Apabila negara jadi kuat, maka akhirnya negara luar jadi hormat. Apabila negara luar jadi hormat, permusuhan pun tersekat. Bila permusuhan pun tersekat, pembangunan pun naik meningkat-ningkat. Apabila pembangunan naik meningkat-ningkat, kemajuan pembangunan menjadi pesat. Bila negara kita membangun dengan begitu pesat, berhati-hati. Kerana apabila pembangunan meningkat, kemajuan menjadi pesat, maka kita lihat bangunan naik bertingkat-tingkat, takut-takut di tengah-tengah itu tempat maksiat tumbuh macam kulat. Bila tempat maksiat tumbuh macam kulat, ketika itu ada manusia mula mengubah tabiat. Apabila manusia mula mengubah tabiat, ada yang jadi lalat, ada yang jadi ulat. Apabila manusia dah jadi ulat, sembahyang makin hari makin liat. Orang baik bertukar jadi jahat. Orang miskin dia akan nak kaya cepat. Yang kaya dia masuk pula saham-saham dalam internet yang akhirnya meragut harta-hartanya sendiri, sebagaimana banyak kes dalam Malaysia sekarang. Dan akhirnya yang lelaki pula, anak remaja kita, cuba cek di rumah, budak-budak muda lelaki ni pakai seluar ketat, semua tunjuk hebat. Wala'azubillah, ada pula yang berjudi, percaya unsur khurafat, tapi hidup dia pula akhirnya melarat. Tali kasut dah tak ikat, judi dah. Aku sengsara kerana judi, hutangku banyak kerana judi. Kan lagu judi M. Daud Kilau dulu, saya ingat lagi, sebab lagu tu yang saya kena nyanyi depan cikgu dulu waktu aku sekolah dulu. Tu saya hafal sampai sekarang. Rambut Masya Allah jarang nak sikat, tolak Ustaz Akil lah. Yang perempuan, maaf saya, Masya Allah, pakaiannya ada yang pakai mini skirt, t-shirt ketat hingga nampak pusat. Yang akhirnya bila siapa tengok pasti tercegat. Yo, ya au, tercegat. Bila dah tercegat, akhirnya anak dara dan anak teruna kita sekarang lagi dahsyat. Duduk jauh chatting, akhirnya berkirim surat. Mula-mula berkirim surat, lepas tu nak dating duduk di satu tempat. Bila dah dating di satu tempat, akhirnya apa dia buat? Duduk rapat-rapat lah. Bila duduk rapat-rapat, mula-mula tangan berjabat, lepas tangan berjabat, lawan peluk erat-erat. Lepas lawan peluk erat-erat, nafas naik tersekat-sekat. Lepas nafas naik tersekat-sekat, usah dipeduli Allah dan malaikat, usah dipeduli agama dan adat. Yang penting apa kita nak buat, kita buat. Bila dia orang buat, perut kempis jadi bulat. Bila perut kempis jadi bulat, menunggu waktu lahirnya bayi yang tidak cukup sifat. Bila lahir bayi yang tak cukup sifat, akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Mak bapak dia malu sebab ada tidak ada ikatan yang sah. Anak itu disahkan dalam, kalau bahasa mahkamah, anak tidak sah taraf, anak luar nikah. Akhirnya malu mak bapak dia ini, akhirnya apa dia buat? Dibuanglah bayi yang tidak cukup sifat di merata tempat, dalam semak, dalam longkang. Lagu macam-macam sekarang. Akhirnya bila dah jadi macam tu tuan-tuan, habis kita melihat iblis melompat-lompat. Dia kata, habis manusia sudah masuk jerat, habis manusia semua telah kusesat. Inilah dia fenomena masyarakat. Oleh itu wahai saudaraku, wahai saudariku, dan seluruh puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita pakat mengingat bahawa dunia hari ini makin singkat. Tengok Jumaat sekarang dengan Jumaat ke depan, rasanya sekejap saja. Yang Ana ni kadang-kadang duduk atas kereta pergi baru sembahyang Melaka dah ke Kelantan, tak cepat sebelum Jumaat. Ya Rab, cepatnya masa berlalu tuan-tuan. Dan kita pun kadang-kadang tengah duduk-duduk, tahu-tahu tengok cermin, Allah, gigi dah gugur, mata dah kabur, pipi dah mula kendur, uban dah mula berterambur. Makna kata kita tengok perubahan itu, ya, perubahan itu. Itu peringatan Allah kepada kita. Dan akhirnya marilah kita pakat mengingat bahawa dunia hari ini makin singkat. Esok atau lusa mungkin kiamat. Sampai masa kita akan berangkat. Berangkat ke mana? Menuju ke akhirat. Di sana kita akan ditanya, tuan-tuan perempuan, umurmu banyak mana kita buat ibadat? Umur ini tertentu, tak dapat disambung. Kita hanya menunggu saat-saat berkabung, tiada terkecuali sama-sama menanti. Ini umur. Siapa yang menanti?
Kalau Akademi Fantasia, di bawahnya Oji Ahmad Daud, di bawahnya Fauziah Latif, di bawahnya Hatan, di bawahnya Qudsi Azhar. Tapi di akademi dunia ini, tidak lain tidak bukan tuan-tuan, pengkritik tetap Rokit dan Atif. Dan satu pengkritik yang kadang datang, kadang tidak. Kalau dia datang, dia tak datang lagi dah. Siapa dia? Malaikat Israel. Kalau dia datang, tak datang lagi dah. Pasal kita pun dah tak ada. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Panjang lagu tu tuan perempuan ya, tapi biarlah di konsert saja kita nyanyikan. Tapi untuk sekilas langsung, umurmu banyak mana kita buat ibadat? Zaman muda kita di mana kita? Harta benda kita dari mana dan ke mana? Dan ilmu kita, adakah kita manfaat? Tak apalah perempuan, walaupun tidak selalu kita di sini, tetapi yang penting kita setiap kali majlis ilmu kita cuba datang. Sekejap pun, bukan no hal, tapi kita datang sedikit, tapi istiqamah lebih baik. Para hadirin hadirat rahimakumullah ya? Daripada banyak yang menyeksakan, buat apa? Tapi sedikit-sedikit sama, kita istiqamah, jalan slow and steady, will win the race, kata orang putih ya? Baik, insyaAllah ta'ala minal aminin. Marilah kita memperbanyakkan. Dan kita perlu ingat bahawasanya Rasulullah menggambarkan dalam hadis yang bermaksud orang-orang perempuan soleh itu diredhakan Allah untuk menjadi penghuni syurga. Dan orang perempuan yang soleh itu ada 4 perkara padanya yang menjadi pada mereka itu, menjadikan mereka masuk syurga dengan keredaan Allah. Apa dia? Pertama, perempuan itu taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada ibu bapa yang belum berkahwin. Ada kes ya, ada kes. Banyak wartawan pun ada tanya pada saya, Ustaz, komen sikit Ustaz, pasal apa? Pasal banyak anak-anak letak ibu mereka yang telah tua ni ke rumah-rumah orang tua. Pasal apa? Pasal mak, leceh lah mak, rumah saya ni pakai aircon, jadi pasal nanti berbau lah. Mak pun dah pakai pampers kan, jadi nanti najis-najis tu berbau. Jadi tak apalah, kita letak rumah orang tua tuan-tuan. Ingat tak satu kes seorang anak pula hina mak dia, walau mak dia nak pergi ke tali gantung, di atas sebab terlepas pandang atas dunia ni, disabit kesalahan mahkamah tinggi, dijatuhkan hukuman mati. Tapi waktu sebelum dia kena gantung subuh pagi Jumaat tu, dia dipertemukan dengan anak dia tak redha dengan mak dia. Bayangkan, patut mak tak redha dengan anak boleh kata saya tak redha dengan mak pasal kerja mak buat kerja kejahatan ini, saya dipulaukan oleh kawan-kawan saya di sekolah, saya dihina oleh kawan-kawan saya di sekolah. Akhirnya maknya menitiskan air mata, dah lah nak bertemu dengan tali gantung tuan-puan. Apa yang berlaku? Akhirnya dipendekkan cerita, anak ni sanggup buang mak dia kerana kesilapan dia. Walhal kalau tak ada ibu dia tuan-tuan, dia tak lahir ke dunia. Bapa nak mengandung, memang bapa macam mengandung tapi tak pernah lahir. Tunggu tak keluar-keluar. Nampak macam mengandung. Itu kelebihan bapa pula. Tapi saya nak bagi tahu, bila mak dia tadi pergi ke tali gantung, dalam penjara tu tidak ada kata warden penjara, dia kerja dia berzikir aja. Berzikir. Dia barulah datang kesal, anak aku pun tak redha pada aku. Dalam keadaan itulah dia tubna ya Allah, tubna ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa nadimna ya Allah, Allah, Allah. Itu je zikir dia berulang kali. Kadang-kadang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Pasal dia tahu dia nak pergi ke tali gantung dah besok perempuan. Kalau kita tempat dia, Allah, bayangkan tuan-tuan, you just imagine. Diserkup kepala dia nak bawa ke tali gantung, mulut berzikir sehingga banduan-banduan lain yang mungkin menerima nasib sama jatuh hukuman mati juga pun akhirnya teruja dengan kalimah thaibah yang dilantunkan dalam bungkusan kepala.